Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan, baru-baru ini kita sudah menerima pelbagai berita yang menyebut tentang isu kampung Sungai Baru. Nah, di dalam isu ini disebut uh, beberapa nama-nama yang besar termasuk Muhyiddin Yassin. Dan sebenarnya adakah bermulanya isu kampung Sungai Baru ini adalah kesan daripada pimpinan Muhyiddin sebagai PM ataupun kesan daripada Kerajaan Perikatan Nasional sendiri? Nah, itu menjadi pertanyaan paling utama. Namun ada satu pandangan ini berkaitan dengan masalah penduduk kampung Sungai Baru. Disebutkan adalah kerana angkara Perikatan Nasional perkongsian daripada Harapan Daily bertarikh 19 April. Pengerusi Pertubuhan Pergerakan Kebajikan Masyarakat Kuala Lumpur, Hussein Zulkarai, mendakwa bahawa masalah yang dihadapi oleh penduduk kampung Sungai Baru berpunca dari pentadbiran Perikatan Nasional di bawah Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin. Nah, saudara-saudara, bagi saya, di saat mahu berdepan dengan pilihan raya umum ke-16, di saat Perikatan Nasional menunjukkan mereka masih relevan, mahu jadi kerajaan semula, tiba-tibalah pula ada berita sedemikian. Adakah ini menunjukkan bahawa satu indikator ataupun satu petanda Muhyiddin dan PN tidak mampu untuk menang pada PRU16 dan yang terdekat yaitu pada PRK Dun Air Kuning? Saudara-saudara, tokoh-tokoh lain yang turut dinamakan sebagai punca masalah ini berlarutan ialah bekas Menteri Wilayah Tan Sri Anwar Musa, bekas Menteri Wilayah di bawah pentadbiran Tan Sri Ismail Sabri, dan bekas Ahli Parlimen Titiwangsa Rina Harun. Pembangkang pun datang, merekalah punca asal tempat ini jadi begini. Puncanya mereka, Anwar Musa, sepatutnya bertanggung jawab terhadap isu kampung Sungai Baru ini. Bertanggung jawab bukan hanya pada penduduk flat, tetapi juga pada penduduk asal kampung Sungai Baru. Begitu juga dengan Syahid dan Kasim. Hari ini mereka lepas tangan. Sewaktu mereka jadi kerajaan, mereka ada juga terlibat dalam urusan pemindahan penduduk kampung Sungai Baru, tapi hari ini mereka semua senyap. Begitu juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Waktu itu beliau PM Malaysia. Hari ini boleh mengatakan beliau tak tahu menahu isu kampung Sungai Baru. Beliau tak campur. Ini persepsi yang tidak baik bagi penduduk asal dalam Kuala Lumpur ini. Buatlah secara betul. Ini lantik syarikat yang menipu, masuk tipu, janji tabur dengan penduduk. Akhirnya isu ini tak selesai. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, kalau ini melibatkan kepimpinan Muhyiddin Yassin, adakah sebenarnya Muhyiddin Yassin ini nak larikan diri, nak lepas tangan? Saudara-saudara, Hussein turut mempertikaikan bagaimana urusan surat menyurat jabatan kerajaan boleh berlaku pada hujung minggu bila mana pejabat ditutup. Ini ditambah pula dengan Malaysia pada ketika itu berdepan dengan wabak COVID-19. Kemenangan telah diperoleh oleh Rina Harun sewaktu beliau menjadi MP Titiwangsa. Beliau campur tangan mewakili penduduk. Mungkin bermesyuarat dengan Kementerian Wilayah ketika itu. Mungkin juga berbincang dengan pejabat tanah untuk urusan pemindahan ini. Jadi berkaitan dengan ini, saudara-saudara, akhirnya mereka sendiri mengakui apa yang berlaku di kampung Sungai Baru. Ini adalah sewaktu PN menjadi kerajaan. Isu ini kembali hangat dibincangkan apabila timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, mempersoalkan tindakan kerajaan terdahulu. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang, admin ucapkan. Tuan-tuan dan puan, ada satu berita yang telah menarik perhatian ramai orang. Bukan saja daripada kepimpinan kerajaan,
bukan saja daripada kepimpinan pembangkang, namun bagi saya seluruh rakyat Malaysia ataupun lebih kepada penyokong PKR pasti digemparkan dengan berita ini. Dikabarkan beberapa jumlah wakil rakyat PKR telah kalah pada pemilihan baru-baru ini. Dan dalam masa yang sama, kem yang kalah ini, pemimpin-pemimpin yang kalah ini, bukan saja ahli parlimen, bukan saja ADUN, tapi disebutkan mereka juga di kalangan kem Rafizi Ramli, yaitu sebagai timbalan Presiden PKR. Nah, saudara-saudara, apa maksud di sebalik kejutan demi kejutan di dalam pemilihan PKR peringkat cabang? Penganalisa politik Universiti Malaya Profesor Dr. Awang Azman Awang Pawi berpandangan bahwa kejutan-kejutan yang berlaku dalam sesi pemilihan cabang PKR boleh disifatkan dari beberapa sudut. Pertama, merupakan syarat daripada akar umbi. Akar umbi kini mahukan pemimpin yang lebih mendengar suara mereka dan mendekati isu rakyat secara langsung. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar, Nik Ahmad, tewas di kawasan yang diwakili beliau, Setiawangsa. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, tersungkur di Johor Bahru yang diwakilinya. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Adam Adli, tewas di Hang Tuah Jaya. Seorang lagi, Timbalan Menteri Perpaduan Negara, K. Saraswati, tewas dalam percubaan memenangi cabang Bukit Bintang. Pemilihan PKR di peringkat cabang pada tahun ini memperlihatkan beberapa tren. Pertama, kemenangan ketua tanpa pasukannya. Kedua, kebanyakan yang kalah adalah dari pasukan yang menyokong timbalan Presiden Rafizi Ramli. Ramai daripada mereka terdiri daripada ahli parlimen, anggota jemaah menteri dan ahli exco kerajaan negeri. Nah, saudara-saudara, apa yang buat saya tertanya-tanya? Sekiranya ahli parlimen dan ADUN yang kalah pada pemilihan PKR lebih-lebih lagi di kawasan sendiri menurut artikel ini, adakah dengan ini mereka sebenarnya tidak layak untuk menjadi wakil rakyat di kawasan itu? Ataupun sebenarnya mereka ini tidak bekerja? Nah, itu menjadi pertanyaan saya. Nah, kalau mereka ini benar-benar tidak bekerja, sama ada di kawasan mereka, ataupun di dalam kabinet, sebagai menteri, sebagai jemaah menteri di dalam kabinet, adakah mereka perlu disingkirkan? Nah, begitu juga antara pertanyaan paling utama saya adalah Rafizi Ramli. Disebutkan bagi kebanyakan yang kalah adalah dari pasukan yang menyokong timbalan Presiden Rafizi Ramli. Adakah dengan ini Rafizi Ramli dan kem beliau ini sebenarnya tidak mempunyai impak yang kuat di dalam PKR? Adakah mereka ini sebenarnya sepatutnya tidak berada di dalam parti PKR? Mungkinkah kalau mereka tiba-tiba sabotaj, andai katalah mereka sabotaj, Rafizi Ramli membawa kem beliau keluar daripada PKR dan membentuk parti baru? Itu pun mungkin boleh jadi juga, tapi mungkin agak mustahil juga Rafizi berani lakukan perkara sedemikian. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan pemilihan PKR baru-baru ini, apa komen Anda?